Bilal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sekarang TV Hijrah dan mungkin juga Radio Aiki sedikit dan perbualan-perbualan di pengajian-pengajian senantiasa selalu menyebut-nyebut tentang Imam Ibnu Taimiyah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, fatwa Imam Ibnu Taimiyah, pandangan Imam Ibnu Taimiyah, akidah Imam Ibnu Taimiyah itu senantiasa selalu. Kalau dahulu jarang-jarang kedengaran. Tapi pada saat berlakunya ittisal hubungan antara kita dengan Timur Tengah, secara khususnya Jordan, Mekah, Madinah, Saudi, maka mulai berkembang pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Pandangan-pandangan daripada Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bermazhab Hambali, salah satu daripada mujaddid atau pembaharu ulama hebat di kalangan mazhab Al-Hanabilah. Tapi dengan beliau ada pendapat-pendapat yang ekstrim, ada pandangan-pandangan yang melampau, dan juga ada pendapat-pendapat yang keluar daripada ijma' ulama. Karena itu beliau dimusuhi tentang keras oleh ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Ada yang mentakfir, mengkafirkan, ada yang mengatakan sesat, ada yang mengatakan min ahlil bidah dan lain sebagainya. Macam-macam jolokan ulama pada saat ketika itu. Dan juga yang memusuhi beliau bukan orang-orang kecil atau orang-orang yang tidak mengenal pasti tentang syariat dan juga dengan maqasidus syara'. Justru yang menentang keras kepada beliau pada saat ketika itu seumpama Imam Taqiyuddin As-Subki dan juga dengan murid-murid beliau sendiri, khususnya dalam bab akidah. Ya, yang walaupun kita juga meyakini ada di antara daripada tuduhan-tuduhan yang dilekatkan kepada beliau itu tidak betul, itu direkayasa, tapi juga banyak yang betul dan dapat dibuktikan itu daripada karangan, daripada tulisan beliau sendiri. Jadi kita sangat-sangat tidak menggalakkan dan tidak menyarankan untuk kita mempelajari mu'allafat karangan tulisan-tulisan yang beliau tulis. Takut kalau kita terperangkap dengan pandangan-pandangan yang syaz, pendirian-pendirian yang bercanggah dengan pendirian dan pandangan ahli sunnah wal jamaah, secara khusus ashab al-madzahibil arba'ah. Jadi kalau seandainya kita sampai kepada peringkat mujtahid mutlak pun, kalau hanya sekedar untuk membanding-bandingkan mungkin. Tapi kalau pada tuh kemampuan kita, latar belakang kita masih belum memadai dengan pandangan-pandangan ulama ar-rasikhin, takut kalau kita jadi terumbang-ambing yang sehingga kita akan berpecah belah kembali dengan pandangan-pandangan beliau yang ekstrim. Dan daripada pandangan beliau itulah yang diasuh kuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan kumpulan Salafi dan Wahabi di zaman kita sekarang. ISIS, lahirnya ISIS, sebelumnya Al-Qaeda, itu justru kena menganuti pahaman-pahaman daripada beliau atau daripada Salafi dan Wahabi zaman kita sekarang. Silakan.